office pun benda yang sama lah. Okay, benda yang sama, kita tak boleh nak stay lama. Okay, that is advisable lah by our deans. Okay, so that's one point. Saya apologize dulu for the previous class yang tak berapa nak smooth untuk semester ni. Okay, and then upcoming class yang kita nak kena catch up lah. Okay, for today, I guess belum lagi, you are not bukan 10% pun lagi untuk OOP ni. Okay, that's why saya perlukan 2-3 hari untuk saya catch up balik dengan you all. Okay, before your final assessment. So insyaAllah benda tu boleh berlaku lah. Sebab kalau one week pun kita buat kelas every day pun you dah boleh buat program lah. Okay. Okay, for today kita akan pergi kepada class and object. This is actually saya nak recap balik. Okay, I want to recap back yang kita left. Okay, our last class dan left. Okay, untuk awak untuk kelas OOP ni, first thing yang you kena tahu saya nak minta awak first thing yang you kena tahu when you do your OOP, what is the structure of the OOP, what is the architecture of the OOP. First you need to know, saya ada di chat you need to know is your class, your method, okay, and then your attributes. This thing, 3 benda ni je yang you kena tahu. Plus constructor. Constructor is your optional. Okay, constructor is optional. Benda yang wajib. Kalau you tak declare, okay, first benda yang you kena tahu kalau you tak declare your constructor, it doesn't matter. It doesn't matter because okay, one more thing, kita gunakan kita punya Google Meet ni. Saya rasa Google Meet sekarang tak boleh record kita dah tak boleh record Google Meet ni. Okay, so if yang ada, you ada setting you punya komputer, please do your Windows recording lah. Okay, please do your window recording for your own revision. Okay, because I guess Google Meet dah tak boleh record any presentation. Okay, even saya dah tukar kepada other computer pun, I guess the features tu dah dikeluarkan daripada Google Meet. I don't want to go for Webex sebab Webex agak berat lah, term dia agak berat Okay, agak berat untuk setengah komputer. Nanti you kena off you punya mic, you kena off you punya everything baru dia semua. So I don't want to go for Webex. I comfortable with the I guess the Meet, Google Meet ni lagi ringan lah. Okay. Okay, we continue. Alright, class, method, attribute and constructor. That's first thing yang saya nak recap awak tentang OOP. Okay, next yang you kena tahu tentang OOP, how is the syntax. Okay. Syntax dia bagaimana digunakan. Okay, that's the second one yang you kena tahu. Okay, the third one is the interaction. Any program, yes. Screen memang black. Yes. Screen memang gelap sebab saya nak awak tengok kepada tab dulu. Saya gelapkan screen. Okay, how is the syntax? The third one is the interaction. Interaction of what? Interaction of the data. Okay, interaction of data. Kalau you tahu data itu dihantar ke mana, di-return ke mana ataupun dicapai bagaimana, okay, obviously dia akan react kepada syntax. Okay, akan react kepada syntax ataupun akan related kepada syntax. Okay, and then the fourth one, even though you are in diploma program, the fourth one yang you kena tahu how to display. Okay, how to display ataupun how to storage lah you punya data. Okay. So this is OOP program. Okay. First thing, another thing yang important yang awak kena tahu when you do your OOP program, how to encapsulate.
how to encapsulate. Okay, macam mana awak nak jadikan dia satu benda yang one point ataupun berbungkus. Okay, satu benda yang wrap kita bayangkan ialah wrapping lah. One wrap, awak wrap, kemudian benda tu boleh berinteraksi antara satu sama lain. Okay, alright. So dalam kita hari ini, okay, most of the time my class usually I do with the practical. So saya minta sekali lagi, please do your own recording. Okay, ataupun sesiapa yang ada record feature. Okay, this computer tak ada record feature, saya tak sempat nak download any record feature. Okay, do your recording, okay, and then probably can share with your friends later. Alright, now take a look of this chapter, class and object. Okay, bila saya kata sebut satu kelas, okay, awak bayangkan ialah satu kelas. MKS 1073 ialah satu kelas. Okay, class is a template for creating object. What is the object? Object ialah awak, student. Student dalam MKS 1073. Awak ialah satu objek. You one student, a student is one object in class of MKS 1073. Kalau real time punya saya katakanlah, okay, rumah. Classes ialah rumah. Objek di dalam rumah. What kind of object dalam rumah? Kerusi, meja, makan, TV awak, katil, tilam, cawan, pinggan. That kind of object. Okay? Right? And then normally, rumah ataupun sesuatu kelas tadi ada 3 komponen. Dia mesti ada data member. Macam saya kata tadi, mesti ada benda yang awak letakkan sebagai objek. Meja, makan dan sebagainya. Okay? Mesti ada constructor, a special kind of method yang create objek tadi. Objek tadi tidak akan dibina secara automatik. Mesti ada yang membenanya. Meja, adakah awak buka je mata meja, awak terfikir saja meja baru dibina, dicipta? No. Okay, kita perlukan bahan, kita perlukan penukang, kita perlukan method untuk cipta meja tadi. Okay, dan yang ketiga ialah method, kaedah. Awak nak makan, kalau katakanlah awak nak makan, macam mana cara awak nak pergi makan? Awak bangun, berjalan, pergi ambil makanan. Itu ialah method. Right, that is the best analogy yang saya boleh bagi kepada awak ialah rumah awak. So you as one object. Sekarang ni bila kita buat sesuatu program, kita fikir begitu. Okay, apa yang sebesar yang awak boleh kata rumah, satu rumah, nampak tak satu bungkusan. Awak boleh nampak ke rumah yang kedua, awak sekarang dalam rumah, awak boleh nampak ke rumah orang lain. Apa yang ada dalam rumah tersebut? Tak. Okay, ataupun awak boleh nampak ke dalam rumah jiran awak apa yang ada. Awak tahu ke dia ada pisau macam mana? Awak tahu ke dia ada baju warna apa yang banyak? Awak tahu ke toilet dia macam mana? Awak tahu ke katil dia macam mana? Awak tahu ke dia punya, tak tahulah kalau awak tahu. Itu luar biasalah. Okay, most of the time kita tak tahu. Okay. So bila kita tak tahu, meaning what? Bila benda itu dalam satu kelas, kita boleh wrap dia dengan security. Okay, benda yang kita tidak boleh nampak. Okay, kalau dia tak nak nampak satu rumah, kita akan letakkan dia dengan tinted. Class with tinted. Tingkap itu kita tintedkan, so orang luar tak boleh nampak. That is actually dalam dunia ni yang berkaitan dengan komputer. Komputer, kalau awak tengok history of computer, motherboard tu, okay, motherboard tu dicipta berdasarkan apa? Is our body. Is our body sebenarnya. Kita punya CPU. CPU is jantung. You tarik CPU, matilah komputer you. Okay, kita ada bus. Bus apa? Bus atas motherboard, BUS, bus. Is you punya aliran darah. Bus ialah untuk mengalirkan data. Okay. Brain, apa lagi? Your memory. Nampak tak? That is actually, kalau tengok history of the computer dibina ialah reflect kepada ideologi manusia. So boleh katakan manusia is the best thing of the ciptaan lah. Kalau awak kata komputer dah pandai, sebenarnya ciptaan yang pandai reflect kepada yang kita jadikan dia sebagai template ialah manusia. Sama juga macam ni awak buat komputer, okay, program. Kalau you nak buat OOP, you kena berdasarkan apa yang you boleh letakkan dalam satu wrap.
Okay, mesti ada data member, mesti ada constructor, mesti ada method. Itu saja. Tak payah nak pening dah. You declare 3 tu, best lah you punya. Ataupun you punya program tu dah lengkap dah. Okay, cuma apa yang berlaku bila nak jadi programmer, you tak tahu syntax. Itu je. Okay, you kena hafal. As a beginner, kena hafal syntax. Tapi kalau dah selalu buat latihan, you tak perlu hafal dah syntax. Okay, that's why you can go to another level, iaitu sebagai hacker ataupun cracker. Okay, that's my experience lah untuk kita buat kelas kepada programming ataupun kepada data security. Okay, the third one yang you kena tahu ya, macam mana pro pun, okay, kalau macam mana awak expert pun dalam buat program, first thing yang awak kena buat ialah class diagram. You kena draft, you kena sketch. Okay, program you nak apa, sebab apa, kita tak nak berulang sebenarnya. Okay, macam saya katakan dalam kelas dahulu, you belajar sekarang you tak nampak lagi kos yang terlibat, gerak kerja yang terlibat, environment yang terlibat, masa yang terlibat, awak tak nampak. Okay, tapi bila awak masuk dalam dunia pekerjaan, benda yang awak akan kerja ialah masa. Okay, bila you as a programmer, you choose to be a programmer, benda yang you perlu kerja ialah masa, due date. Okay, bila due date bertambah ataupun due date tidak dapat dipenuhi, apa yang akan berlaku, first thing yang dia akan reflect ialah cost. Cost akan meningkat lebih-lebih lagi apabila melibatkan outsource, melibatkan penggunaan ataupun melibatkan orang luar. Okay, sebab apa, gaji perlu dibayar lebih, okay, bayaran sewaan perlu lebih. Okay, awak menyewa sesuatu barang ataupun awak beli sesuatu barang. Sometimes software yang kita gunakan, okay, dia punya trial tu mungkin dalam within kita punya project saja boleh digunakan. After that dia akan terminate ataupun you kena bayar yuran yang baru. Itu sesuatu kos yang melibatkan apabila due date tidak dipenuhi. Okay, kemudian satu lagi kata gerak kerja ataupun pekerja yang you ambil daripada luar, skill yang boleh, okay, you nak buat satu projek yang melibatkan database. Company tak ada orang yang boleh gunakan Perl ataupun tak boleh gunakan suatu bahasa. You nak pergi ambil, hire orang luar. Melibatkan masa, melibatkan gaji. Okay, so that's why due date kena ada. Bila due date nak dipenuhi, first thing yang perlu buat ialah class diagram. Perlu draft. Okay, perlu draft projek awak sebenarnya nak apa. Sistem awak nak macam mana supaya kita tidak ada kesilapan ataupun error yang berulang-ulang kali. Okay, berlaku. Alright, the diagram consists of a box that is divided into 3 part: class name, attribute dan juga constructor dan method. Sama juga kita reflect balik, saya bawa balik kepada contoh awak punya rumah tadi. Awak nak bina rumah, takkanlah hari ni awak nak bina rumah, tiba-tiba esok, okay, hari ni saya nak bina rumah. Rumah awak dah tersegam indah macam tu. Rupanya tak tahu, bentuknya tak tahu, apa benda dalam tak tahu. Apa yang akan berlaku bila awak tinggal dalam rumah tersebut, sama ada awak selesa ataupun tidak selesa ataupun awak terima saja. Okay, itu akan berlaku lah. Okay, sama ada rumah itu kukuh untuk banjir ataupun tidak, ribut taufan macam mana, sebab you don't have any kind of diagram ataupun design. Okay, sama juga untuk awak punya program. First thing awak kena identify your class name. What is your class name? I want to do a program of payroll. Okay, bayaran gaji. Contohnya saya bagi awak soalan. Okay, please do a complete Java program regarding payroll, pembayaran gaji. Okay, first thing awak tahu ialah class name. Berapa kelas yang nak ada? Okay, bayaran gaji mesti ada satu ialah pekerja, nama pekerja, maklumat pekerja. Okay, ialah kita nak bayar gaji pada siapa? Maklumat pekerja mesti ada attribute dia, nama dia, pekerja, nombor pekerja, okay, department mana, berapa gaji dia sebulan. Kalau dia buat OT, macam mana kiraan. Okay, pegawai yang boleh menerima OT ataupun yang buat OT, kiraan dia lain dengan pegawai yang dengan pekerja yang orang kata apa, level lain. Okay, itu semua kena pasti. Kemudian constructor, kita nak buat satu objek. Okay, nama tadi ahli, pekerja ahli. So siapa yang nak wujudkan
pekerja ahli tadi. Program tadi dia perlu satu mekanisme ataupun satu metod yang nak wujudkan data ahli tadi. Jadi kita gunakan constructor. Kemudian method. Apa method dia? Method kiraan gaji. Kita nak bayar 31 hari bulan Mac, kita tak tahu, kita nak kena bayar pada ahli. Ahli tahu dia terima gaji saja. Tapi method yang nak menentukan gaji berapa ahli terima is based on the kita identify pada program. Kalau kita identify salah, salahlah gaji yang diterima oleh ahli. Okay, so berapa lagi? Okay, payroll. Itu maklumat pekerja. Yang kedua ialah cara kiraan gaji. Mungkin awak nak satu buat kelas. Okay, satu kelas untuk kiraan gaji pegawai. Satu lagi kelas untuk gaji A3 hingga A5 contohnya. Ataupun satu lagi ialah untuk foreigner punya gaji. Gaji foreigner lain. Apa method yang, apa dia punya kelas yang sesuai. Okay, nampak tak? Bila sesuatu perkara payroll, penerimaan itu dibuat, maknanya program itu dibuat, awak boleh menambah. Awak boleh menambah sebanyak mana kelas yang awak nak. Okay, mungkin bila saya buat saya katakan pembayaran gaji yang terlibat ialah pekerja dan juga pengiraan gaji kedua. Maknanya dua kelas yang awak terfikir. Mungkin yang ketiga kelas yang terfikir yang ketiga ialah apabila kita nak bayar payroll tadi, mungkin kita ada division iaitu pembayaran bonus. Okay, kelas name yang kita boleh buat sini ialah kelas bonus. Okay, kelas bonus mungkin bukan setiap bulan. Jadi awak boleh buat. Okay, mungkin kelas bonus ini kita activatekan dia setiap setahun. 1 tahun kita masukkan dia untuk pengiraan bonus ataupun attribute method tersebut boleh dikira ataupun diubah suai mengikut kesesuaian. Macam setiap tahun ada belanjawan bonus, setiap tahun pekerja kerajaan diberi bonus 500. Kemudian kita boleh tukar dalam sistem. Kita buat satu kelas untuk pengiraan bonus. Okay. Dan juga satu kelas mungkin payroll tersebut di bawah payroll juga. Untuk satu kelas ialah untuk siapa yang menerima pencen dan juga KWSP. Nampak tak? Okay, itu ialah benda-benda yang awak boleh divide ataupun yang awak boleh edit. Awak tambah ataupun awak keluar. Okay, mungkin dalam kerajaan tidak semua ataupun company tersebut menerima KWSP. Tidak ada satu kelas untuk pencen. Okay, jadi itu sebenarnya OOP. Satu kebaikan OOP, you can easily edit, you can easily add on ataupun delete sesuatu kelas mengikut kesesuaian ataupun objektif sistem tersebut. Okay, ini berbeza dengan sebelum OOP diperkenalkan, di mana bila awak buat sesuatu konvensional ataupun satu kita panggil sebagai traditional program sebelum OOP diperkenalkan, what happen, they need to delete all the lines, they need to delete all the program and then create a new one. That is lots of cost lah. Okay, sebab bila you nak, macam saya kata tadi, kos yang terlibat pekerjaan, software, skill, masa, okay, environment, hardware yang awak gunakan, semua akan efek kalau sistem tersebut tidak dapat dilaksanakan ataupun tidak dibuat ikut masa. Okay, this is actually the class of diagram. Class diagram bila saya minta awak buat class diagram ataupun dalam soalan final assessment minta awak buat class diagram, this is actually you should give to me. Okay, first thing ialah your class diagram. Okay, this is one class. Kalau awak ada 2 class, you can create another class diagram. Okay, awak boleh buat lagi satu kotak. Kalau awak kata 5 kelas, ada 5 kelas, you can create your 5 kelas. Okay, sometimes kalau 5 kelas dalam satu program, should I separate the 5 diagram? Yes. Because this one diagram, even though you punya kelas buat dalam satu program, okay, you punya kelas diagram still separate. You tak boleh kata 2 nama dalam satu komponen di sini. Okay, katakanlah you ada nama kelas, pekerja. Okay, di sini. Okay, you ada nama kelas pekerja. You letak sini kelas pekerja. Kemudian ada satu lagi kelas kiraan gaji. No, you cannot put your 2 names, okay, not more than 1 name dalam satu komponen. Okay, kalau you ada kelas pekerja, satu lagi ialah kelas gaji, you kena buat 2 kelas diagram.
Okay, 2 class diagram. And then list of the attribute. Kelas pekerja tadi, what kind of the punya attribute sini? Kalau dia tidak ada attribute, contohnya dia adalah void main saja. Dia ialah main program ataupun dia punya ialah tester. Dia tak ada attribute. So just leave it, kosong saja. Tidak perlu tulis apa-apa. Okay, dia tidak perlu tulis apa-apa. Alright, so you boleh just buat comment di sini no attributes ataupun no identified attributes ataupun dia ialah inheritance. Okay, kemudian list of constructor. Okay, some of the programmer, some of the analyst, pegawai, sometimes dia minta you tulis constructor. You can have any kind of constructor sini. You ada boleh default constructor, you boleh ada single constructor, you boleh ada multiple constructor ataupun overloading constructor. Okay, 3 jenis constructor yang selalu digunakan. Okay, you boleh letak kat sini nama constructor. Kemudian list of method. Okay, method apa yang gunakan? Get name, set name, print. Print juga adalah method. Okay, print, exit, close. Okay, itu adalah method yang awak declare. Okay, this is actually example. Okay, this is one example lah. Kalau kata kita nak buat satu program iaitu CGPA calculation. Kita nak kira CGPA pelajar. Okay, ingat lagi kita punya code convention. Kalau class name mesti mula dengan huruf besar, kemudian dia camel case di mana huruf yang kedua ataupun perkataan yang kedua juga huruf besar. Okay, so take note ya. Yang this one take note. Saya nak tengok, do you apply what kind of yang kita belajar dalam kelas? Even though I giving you this previous one, the minimum one, so that one actually you kena tahu because you will bring those code convention when you are working bila you buat nanti program. Okay. Kemudian yang one is your attribute. This is your attribute. Okay. First thing, bila you tengok plus kat depan ni, this is public. Okay. So programmer kat sini boleh setkan this is public. Why meaning of public? The data can be retrieved by other class easily. Okay, maknanya data tersebut boleh dilihat ataupun boleh dicapai oleh sebarang kelas yang lain secara mudah lah, tidak ada sebarang special syntax yang perlu dideclare. Okay, so dia boleh sini plus. Okay, mungkin ada soalan daripada kamu. Kalau you nak play safety, kalau you nak play safe, you can declare you punya attribute as plus. Katakanlah you punya IC number, your IC number. Can it be retrieved easily by other program? No. Okay. Probably you can put here which is apa dia ialah dengan negative sign. Okay, awak letak negative sign, awak letakkan your IC. Okay. IC number. Okay. Probably you letak kat sini ialah character. String. Dalam Java tak ada character. String. Okay, with string because you want to put you punya dengan you punya dash tu. Okay, 14 character of IC with dash. Okay, so IC. So you letak kat sini ialah private. What happen kalau private kat sini? Meaning that this can be only used inside this class. Boleh digunakan dalam kelas ini saja, tidak boleh dicapai, bukan tidak boleh, dia adalah option. Boleh dicapai dengan cara, dengan kebenaran. Alright. Kalau nak check you punya saman, boleh tak dia capai you punya saman? Boleh. You kena masukkan your IC. Okay, dia akan jadikan dia sebagai private. Other people. Sekarang ni most of the system dia buat combination. Kalau you nak check saman, even though you tahu IC orang tu, you tak tahu dia punya nombor plate pun tak boleh jadi. Nombor plate kereta. Kalau you tahu nombor plate, you tak tahu IC pun tak boleh. Okay, this kind of combination actually is a very good security sekarang ni. Okay, kalau you nak tengok another one is you punya password dengan username. Kalau password and username you tak match, masalah juga. Okay. New security yang saya tengok sekarang ialah with you punya bila traffic you terlalu banyak. What actually apa sebenarnya meaning traffic terlalu banyak bila you network? Maknanya bila awak gunakan tu traffic awak terlalu bukan. Dia sebenarnya bila traffic terlalu banyak dia nak suruh you verify. Bila ada klik, dia terima satu clicking yang terlalu banyak. Okay, you klik, you tahu bila terlalu klik, sistem akan track
okay, ataupun website tersebut akan track why you click too much. Are you some kind of software that been automatic generated ataupun komputer? Because di situ kita predict. Okay, di situ kita predict. That's why sometimes awak kena tengok, awak kena masukkan awak kena pilih gambar. Benda yang senang je. Dia tahu robot tak boleh pilih gambar you punya penjalan kaki, traffic light, mountain, tree, train, car dan sebagainya. Okay, because kalau you tak program lah benda tu. Tapi kalau kata you as a human, you can trace, you boleh track. Itu ada kereta, itu adalah penjalan kaki, itu ada garisan penjalan kaki, itu adalah pokok, itu adalah bukit. Okay, itu very orang kata very simple punya tracking lah. Okay, kalau you boleh jawab, meaning you are human. That is another one. Okay, combination yang awak kena tengok. Itu pun dia gunakan ialah public dengan private saja. Dia gunakan public and private setting saja. Okay, and then another one is you punya, sekarang dia slide kan. Dia slide kan gambar. Okay, kalau awak boleh masukkan dalam awak punya jigsaw tu, gambar tersebut. So that was also meluluskan awak is a human yang interact. Because of what? Dia terima. Kita ada send. Pernah tak awak tengok awak punya sistem? Okay, some of your system, kita ada track send. Send, I'm not sure apa nama dia send. Dekat setting and security, awak pergi privacy, kita ada send. Okay, sebentar ya, saya tengok apa tu send. Setting send ya. Nama penuh dia ialah sandbox. Okay, you tengok sandbox Chrome alright, this is actually your privacy. Okay, untuk more private web. Sebab sekarang ni I was giving a discussion from my previous colleague in security. What happened actually, you too much user information dah orang kata apa, diambil tanpa kita kata diberi kebenaran oleh user lah. Okay, kebenaran fizikal user sekarang ni is more on cookies. Tapi sebenarnya dia ada banyak lagi yang sebenarnya yang telah pun dicuri lah, saya kata ya. You punya data is too much, terlalu orang kata apa dah hijack lah. That's why tiba-tiba je you punya Instagram. I'm not surprised, saya tak heran kalau you punya Instagram, Facebook dan sebagainya itu di hijack, because most of the time user not alert apa yang dia reply dalam website dia. So actually this is very good, Google Chrome. Saya tak puji lah Google ni, because dia ada lagi dia punya keburukan banyak daripada kebaikan. Because one of the thing dia juga ialah pencuri data yang sangat ni lah. Okay, cuma apa yang dia boleh sini, dia juga at the same time protect. Okay, buat satu feature untuk privacy sandbox. Okay, bila awak, because all of this semua ni Google, Yahoo, apa lagi awak punya, YouTube, Opera, everything. Okay, everything that is a business term. Semua business. Okay, they are generating once, bila selagi awak gunakan dia application, dia generate money. Okay, they generate money. Okay, you tengok baru-baru ni saya tengok, I just Google because it come to my mind. Kalau you find view sekarang saya tengok era, saya tengok trend. I do some research of trend. You tengok PKP ni ataupun this pandemic ni, apa yang muncul macam cendawan? You rasa apa yang muncul sebagai cendawan? Every day macam you rasa people do things. Benda yang muncul sebagai cendawan. You faham tak apa maksud saya? Sepanjang PKP ni.
One more thing yang saya tengok ialah TikTokers. Semua orang jadi TikTok. Okay. Everyone to be TikTok. Okay. Semua nak jadi di social star. Okay. Because of what? First thing, but because of they got money, they get paid. Bila you ada view, they get paid. Bila you ada, because you ada masa. Kedua, you ada masa. And then third, sebentar ya. Okay, sorry ya. Ada call sikit. Kat mana saya jadi? TikTok. Yes, TikTok. Alright. Betul? Setuju dengan saya semua orang jadi TikTok? Everyone? Setuju, Doktor. Yeah. You tengok that's one thing lah. Okay, social punya interaction. Okay, everyone jadi. Tapi hari tu saya try to find out actually apa sebenarnya view related to your punya payment. Okay, and one of the TikTok I'm not sure America ke? Yeah, America one girl. Nanti saya find out there's a one woman dia buat TikTok and then dia dapat 5 million view. And then there's one woman also dia gunakan, you tengok tak yang dia gunakan seekor anjing. Okay, seekor anjing yang anjing tu tak ada expression. Nampak dia buat content of TikTok tu. Okay, kita masih lagi dalam saya apa yang saya bincang ni bukan out of our kita punya bidang still dalam bidang kita, how people ataupun how human manipulate, okay, ataupun dia crosskan dia punya skill with the technology and then get paid, right, dan dibayar. Okay, ada one woman with the anjing yang warna hitam besar tu yang tak ada expression, and then anjing itu boleh generate expression dia macam tu je. Okay, boleh generate 2 million view. 2 million view boleh bayar dia punya rent di luar negara is every week bukan bulan, is every week. Okay, lagi-lagi kalau kata winter musim ni, you punya rent, you punya pemanas, heater lagi nak kena bayar is very high paid. Kalau you tak ni mental, that's why diorang punya gelandangan tu boleh dikatakan berluasa jugalah ataupun tinggi, because they have to pay insurance, they have to pay dia punya utilities bill. Okay, kalau winter dan sebagainya, kemudian diorang kena rent every week. So kita amat bersyukur lah ya di sini. Okay, and then they get paid 2 million. Dia boleh bayarkan ataupun dia boleh bayarkan, dia dapat gaji tu untuk 2 bulan boleh bayar ataupun 3 bulan. So apa yang saya korek, apa yang saya tengok untuk just for my reading, 5 million view you boleh dapat ialah within 5,000 US dollar. Okay, 5,000 US dollar. You bayangkan kalau kat sini you banner pula, you cipta konten yang orang kata apa, tak perlu pun you bersusah payah. Tak perlu pun konten yang bersusah payah. You dapat 5 million view, you will get this kind of 5,000 dan sebagainya lah. But I'm not sure
I'm not sure lagi, saya tak tengok lagi, saya tak buat kajian menyeluruh lagi mengenai Google payment dekat Malaysia ni macam mana. Okay, so that is one of the data yang awak boleh tengok. You kena ada curiosity, you kena ada curiosity. Why this young generation want to become a TikTok, and what actually the content yang manusia suka buat. Okay, macam kat Korea, content yang manusia suka buat is makan. Bayangkan a lady yang kecil-kecil, badan kecil-kecil boleh buka mulut yang meluas, makan makanan satu macam tu up. Okay, tanpa orang kata apa selekehnya, tanpa orang kata apa messy Okay, you boleh tapi dia mendapat view yang tinggi, and then the subscribe pengikut yang tinggi. Nampak tak human punya attention? Tengok orang makan saja. Okay, so dalam program back ke root yang saya sebenarnya tadi, sebenarnya human punya sikap sebenarnya yang menentukan what happened dekat dunia ni, ataupun my interest is what happened in program lah. Okay, what happened in program, right? Macam contohnya saya nak kupas satu perkara. Okay, my class you don't be surprised because I will bring you, saya akan bawa awak sebenarnya kepada isu-isu yang awak kena tahu sebenarnya. So I don't want you to just on text awak baca, awak belajar sebenarnya. Okay, because kita buat program berdasarkan kepada apa keperluan program tu. Contohnya kalau ATM machine, why people needs to blow out ataupun perlu letupkan ATM machine tu. Okay, kalau dia letupkan ATM machine, one thing yang dia kata, dia akan rugi sendiri because duit itu akan diletak, orang kata apa, terpecik ink tu kan. Bila ink itu kena pada duit, okay, dia tidak boleh gunakan. Duit tu dah tak laku dah. Okay, automatically orang tahu dah, general knowledge, duit yang ada chat ataupun dakwat, okay, dakwat yang special dakwat tidak boleh dicuci ni dakwat ni, apa konten, apa nama bahan dakwat tu. Okay, tidak boleh digunakan. Okay, sebenarnya ada cara saja how you want to shut down ATM machine, how you want to keluarkan semuanya. Okay, there is a easy way, itu saja. Okay, but yelah, okay, thinker pemikir manusia ni banyak yang kepada complicated and very simple. Complicated and very simple. Itu saja yang saya nak kata lah. When you do your program, okay, one more thing saya nak bagi you, when you do program, how it reflects, how to do your punya program as a complicated ataupun a very simple program. Very simple program akan sebabkan program tersebut compile dengan lebih cepat, output lebih cepat, okay, masa lebih cepat. Okay, kalau complicated, masa diperlukan, output lambat. Okay, sekarang generation tidak boleh tunggu lama-lama. You letak, you masukkan ATM card, you loading, baca card pun you dah fed up. Okay, dah baca card pun you dah fed up. So meaning there's something error lah, some error kat situ. Okay, sebab dia kena efficiency dengan efektif sekarang ni. Okay, itu feature yang awak kena tahu as a programmer. So even though I'm 70, maknanya umur saya pun dah lanjut dengan awak, okay, tapi I have to catch up. What kind of young generation wants ataupun young generation needs to belajar lah. Bukan, saya tak boleh bagi. Java is actually very old language, but for me it is very relevant because Java, when you learn Java, okay, when you learn Java, one thing yang you kena tahu, yang you boleh say, dia senang, dia tak banyak kepada you nak buat function tu one line saja. Okay, one line saja. You tak perlu. Kalau kata pergi kepada Python, Python I'm not sure. Saya nak letakkan acuan saya, Python tu sometimes saya nak become very familiar dengan Python takes 5 days.
Okay, take 5 days saya nak familiar with Python. Tapi after 5 days, okay lah. Okay, take 5 days. Saya tak boleh nak reflect dia punya Python tu. Okay, tapi but it's okay. Okay, there is a pro and cons here. Okay, tu bebel-bebel, sebenarnya bebel-bebel kat belakang ada punya tu ialah awak kena update you punya knowledge. Okay, you want to become more, itu saringan ya. You want to become TikToker, you need to have a very good content. Macam saya kata lah, you want to foolish yourself or you want to make it people think, berfikir. Adakah makan Korea dia foolish yourself, makan banyak-banyak, tak ke perut tu jadi masalah, merosakkan badan, makan pedas-pedas. Okay, so you as a viewer, awak sebagai viewer, tak ke awak terfikir apa sebenarnya dia nak cakap. Tapi itu yang sebenarnya menaikkan dia punya ataupun memberi pendapatan pada dia. So you as a viewer, kalau you nak jadi TikToker ataupun you nak change yourself to bukan viewer dah tapi content creator, you kena ni lah. Satu lagi one more thing you tak nak benda-benda yang ni, you can generate income you jadikan is NFT okay, melalui NFT. Tapi saya tak nak cakap lah pasal NFT tu because that is actually seni. Okay, seni yang you get paid. Okay, cuba tengok kepada NFT yang 100 days of Malaysia Malaysia yang dia tangkap gambar dia selfie, 100 day of selfie dekat Google, 100 day of selfie, dan dia dibayar berapa juta dia jual gambar selfie dia. Saya tak naklah I don't want to think. Okay, you tahu tak NFT tu apa? Sekarang pernah dengar NFT? Pernah dengar? Have you heard about NFT? Pernah. Pernah tak terfikir nak buat NFT? Tak pernah terfikir because okay, mungkin hari ni you tak pernah terfikir. Okay, tapi bila you tengok baca balik NFT ni sebenarnya dia generate income. Okay, and one more thing yang saya cakap, you boleh Google 100 day of selfie. Siapa yang suka selfie okay, siapa yang suka selfie, talent kepala sana, talent kepala sini, apa semua, you can generate income. You cari situ Google berapa yang orang bayar untuk gambar dia. Okay, NFT ni pertama ialah untuk digital certification lah, digital copyright. Awak nak jadikan digital owner. Bila awak bayar, awak boleh jadi digital owner. Cuma dia punya keburukan dia sekarang, kita tak tahu originality of the bahan tersebut. Okay, ataupun originality yang dia buat tu adakah original dia. Kita tak boleh ni lah. Okay, kalau kata awak seorang yang peminat seni, pergi satu galeri, you tahu picture tu, you tahu menghayati picture tu, you tahu owner dia siapa, and then you tahu menilai, you boleh bayar. Tapi kalau untuk NFT, gambar dia lah secara digital je. Okay, kalau you rasa nak bayar 100,000 pun, you rasa awak kata apa, ragu-ragu 100,000. But what is actually objective behind NFT is untuk menunjukkan awak kaya, itu je. Okay? You have money, you don't know what to do with your money, and then you buy these digital things. Okay, transform from this platform, art platform yang you pergi viewer secara fizikal kepada digital. Sama juga sebagai online learning. This is what happened masa mula-mula online learning. Please agree with me. Setuju dengan saya. You tengok bila perempuan lah selalunya yang shopping ni perempuan. Jarang pula lelaki. Setakat saya hidup selama ni, saya jarang jumpa lelaki yang shopping. Even my husband pun tak shopping. Okay, saya yang shopping untuk dia. Okay. Yang shopping ni dulu kalau kata zaman saya nak tahu bawal, you kena pegang. Oh ni bawal 1, bawal 2, bawal 3, bawal 4, bawal 5. Sebab kita tahu bawal 1 tu ialah bawal yang lembut, tak keras. Bawal 3 tu bawal yang keras. Okay, tapi sekarang ni bila you pergi online shopping, you shift yourself to online shopping, what happen? You cannot even touch the material. Okay, apa you buat? Ialah by your instinct. Okay, cantik kot. People dah viewing kepada cantik, warna, branding. Okay, branding, apa lagi? Harga. Okay, dia kata okay, cantik, warna okay, sesuai, ada corak-corak ni semua. Okay, harga pun okay, beli. Okay, that's why penipuan berlaku. Okay, penipuan berlaku because we are not human touch. Kita tak ada human touch.
Okay, penipuan berlaku, error berlaku dan sebagainya. Sama jugalah dengan isu RFID hari tu. What happen? Kita nak try to move to automatic elektronik punya ni, tapi what happen? Error berlaku. Tak boleh nak baca apa, kena ada human touch. Sekarang ni pun saya rasa bukan 100% dekat tol tu is without human touch. Kita bukan Jepun. I went to Japan. You tahu tak, bila saya naik taksi di Japan, through dia punya saya kata tol lah ya, tak perlu tekan brake. Memang dia akan pergi smooth saja, tak perlu tekan brake. Okay, memang dia akan detect. Right? Sama juga dengan dia punya bullet train. You naik pun memang dia bullet train, tapi dia tak ada rasa bullet train. So dia nampak dia punya ciptaan tu, okay, dia dah kaji banyak dah apa. Kita I'm not looking down to Malaysia, tapi saya rasa apa yang berlaku di Malaysia ni, everything kita buat secara tergesa-gesa. Okay, tergesa-gesa. Bila tu berlaku, kita terus buat, kita reflect. Okay, what happened? Okay, this is actually program. Apa yang saya cakap ni saya bukan membebel, tapi to suit yourself untuk you punya tu persiapkan diri awak untuk persiapkan diri awak sebenarnya macam mana awak nak be a good programmer. Because kita programmer tak perlu pompang. We just do and then everything complete. Okay, so back to the program, back to our diagram. Okay, this is actually awak kena buat set. Okay, this is method. Yang 3 bawah ni ialah method. Okay, this saya kata awak nak buat satu program, awak kena pasti this one. This is very important. Kalau plus minus this one you punya public data tersebut perlu kena pastilah. Okay, this is you punya method. Set name, get marks, integers, calculate. This is your method. Okay, yang tepi ni integer, this is your data type. Adakah perlu saya buat seperti ini? Ya. Inilah format dia. Okay, apa dia punya nama, attribute, apa data type dia. Nama attribute, data type. Nama attribute, data type. Okay, nah sama juga dengan class diagram. Okay, ni dah terlari sikit lah ya. Awak kena masukkan dia dalam komponen dia lah. Okay, this one mungkin saya keluarkan. Okay, you kena lari kat, you kena dalam you punya ni lah. Okay, dalam kotak ni semua. Okay, set name, string, get mark. Okay, this is you punya method. Even you, macam saya kata tadi, print pun ialah satu method. So, perlu ke saya letak print? Ya, perlu letak print. Adakah print? Mungkin print ialah dalam satu kelas awak ataupun ni, tak ada masalah. So, print is method. Okay, kena pasti ya. Bila method, mesti ada kurungan. Dan apa yang awak capai dalam data tersebut. Data ini digunakan untuk kita calculate CGPA. Data ini digunakan untuk calculate CGPA. Itu ialah method. Data set name, string. Okay. Awak punya nama, string name, string digunakan untuk awak letakkan nama. Okay. This is actually method awak lah. Okay. Now this is another example. Kalau awak letakkan class diagram. Okay. Nama employee. Nampak? Ni ialah attribute dia. Employee number, employee name. Apa dia punya data type. Kemudian dia punya action. Set, get, action lah. Okay, simbol maknanya private. Plus maknanya access modifier. And then kita ada satu lagi ialah kita punya protected, iaitu awak punya hashtag. Okay. Okay, this is structure of the class definition. Macam mana kita nak tukarkan ya? Kita nak tukarkan class diagram. Ya, macam saya kata, ini yang awak dah duduk ramai-ramai, awak dah brainstorming, apa kelas nak buat, apa attribute nak buat, apa class diagram buat. Siapa yang generate class diagram ni is a programmer lah. Okay, dibantu oleh, dipantau oleh system analyst. Very simple. Okay, programmer akan buat. Sometimes kita punya database engineer pun kena tengok. Sebab dia nak buat database kan, dia akan tumpang awak punya class diagram. Okay, so buat employee, public class employee. Nampak? Public, dia letakkan dalam class employee dia letakkan ancestor. So dia punya class employee ini akan ada, boleh diakses oleh kelas lain, public class employee. Okay, jarang kita nak
privatekan kelas. Kerap kita privatekan kelas. Okay, kita boleh privatekan kelas, attribute selalu, tetapi kita jarang nak privatekan kelas. Okay, bila you privatekan kelas, maknanya kelas tu macam tak digunakan dalam sistem awak. Boleh kalau awak nak buat macam tu, makna awak tak nak buang, you privatekan. It's okay. Tapi dia dah take space lah, tetap juga take space memory. Okay, why you want to create a program yang banyak you privatekan kelas? Kalau you memang sure kelas tersebut tak digunakan, better you delete. Okay, better you delete because program tersebut boleh, orang kata apa, tapi kita sekarang ada archive ataupun arkib. Maknanya you boleh simpan. Itu sebenarnya macam simpanan lah, pemain simpanan tu kan. Okay, itu ialah data simpanan. You nak guna, you boleh panggil. Okay, maknanya sistem, tapi jarang sistem nak guna archive lah sekarang ni. Okay, jarang sistem nak archive, sebab you nak capai archive, you kena tahulah. You simpan dalam you punya Instagram pun archive, you boleh cari ke archive you kat mana, itu senang lah kat situ. Tapi kalau you baru masuk, dia cari archive kat mana, mungkin diletakkan bukan dekat ni, mungkinlah satu file yang berlainan server dan sebagainya. Okay, you kena access lah. Okay, so this is public class employee. Okay, private, kenapa private? Minus, private integer employee name, private string employee name. Okay, employee name ialah number. Public void set employee name integer number. Nampak? This is one method. Kenapa method? This is method sebab dia ada kurungan. Apa yang dia ambil? Dia akan ambil number employee. Okay, employee name equals to num. Kenapa this one awak kenakan employee name equals to num? Because this is set. Awak setkan nama employee name kepada num yang baru. This is you punya local variable. Bila dia bawah method, ini jadi local variable. Kenapa saya perlu set local variable? You nak differentiatekan dengan instant variable. Instant variable ialah bawah kelas. Ini ialah local variable. Okay. Yang ini dalam kelas, yang ini luar kelas. Macam mana awak nak bezakan orang luar kelas dengan dalam kelas? Awak menggunakan awak punya local variable. Mana employee name ni, walaupun dia instant, dia akan diwakili dengan num. Mana nilai yang diambil dalam method tersebut akan reflect kepada employee num dalam kelas yang awak ni. Boleh tak saya tak perlu letakkan instant variable? Boleh, tapi akan ada masalah. Adalah lebih baik dalam satu program you declare instant variable dan you declare local variable. Tetapi jika tidak ada keperluan untuk declare instant variable, you boleh buat local variable. Apa yang saya tunjukkan kepada awak di depan ni, contohnya public class employee, this is you punya instant variable. Kemudian you ada set, you punya local variable. You can take, you boleh ambil ikut-ikut di sini. You boleh ambil teruslah di sini, because this is actually a very good syntax yang boleh awak gunakan. Dalam satu program macam saya kata tadi, mesti ada 3 komponen. Mesti ada you punya class name, you mesti ada punya attribute, yang mesti ada punya method ataupun constructor. Okay, constructor is option. You tak nak, boleh. You tak nak declare pun tak apa, dia dah automatically declare. Kalau macam ni dalam ni, you tak declare you punya employee, constructor, tak ada masalah, sebab beneath ataupun di belakang dia, Java akan automatic declare dia sebagai default. Okay, macam mana dia declare sebagai default? Contohnya ialah diletakkan di sini ialah employee so ni belakang dia. Okay, dia akan create objek untuk kelas employee. Objek mesti sama nama dengan kelas. Constructor mesti sama nama dengan kelas. Remember that. Kalau E awak besar, E besar. Okay. Kalau awak bagi nama salah, dia akan error. Okay, you akan dapat error message. Constructor mesti nama sama dengan kelas. Adakah ini awak perlu declare? Saya ulang sekali, tak perlu declare. Awak tak declare ni pun tak ada masalah, tapi automatically declare. Saya selalu repeat because usually problem.
Sebab usually kontraktor memang default kontraktor. Okay, tengok kat sini kat bawah. Kalau you tak faham tentang programmer, tentang program OOP, awak boleh copy dahulu apa yang syntax yang diberi. Contohnya public void set employee number. Kenapa void? Dia tak return apa-apa. Kita nak set saja, nak bagi saja employee number tadi berapa. Okay, so tidak ada return apa-apa. That's why it's void. Employee name equals to num. This is compulsory untuk awak sebab awak dah buat instant variable, mesti akan ada local variable. Public integer get employee name. Kenapa tidak ada apa-apa di sini? Sebab kita nak return apa? Employee name. Okay, get employee name kat atas ni. Okay. Adakah ini sintaks? Ya, sintaks tu apa benda? Sintaks tu ialah susunan yang telah pun ditentukan dalam satu program. Susunan ataupun declaration yang telah ditentukan dalam satu program. Okay. Public void set employee name. Nampak diterima. Sebab apa kita nak set apa? String name. Bila you return, you tak perlu ada apa-apa yang you nak manipulate. Yang you nak letak. You return saja apa yang you ambil. Okay, you return. Okay, kalau return ke mana? Return ialah ke dalam void awak punya void main. Okay, awak punya tester. Okay, now information hiding principal accessor and mutator method ni, ini adalah attributes ya. Bila awak buat encapsulation ya, yang penting ialah awak punya accessor lah. Sama ada private, okay, public dan sebagainya. Nampak? Bila you buat accessor and mutator ialah contoh di sini, set the value of the employee number field. This is you punya accessor. Okay, public ialah punya accessor. You punya mutator ialah apa dia punya penggerak dia, ialah set employee name. Okay, set employee name. Kalau you punya employee name field, this is you punya accessor. Okay, accessor. Set, get. Okay, kalau you punya mutator awak ialah get, return dan sebagainya. Itu ialah awak punya ni lah pasangan. Okay, dia punya pasangan yang awak kena declare. Okay, declare object reference variable dengan create object ni lain Okay. Bila sesuatu benda, you dah create class, you kena create object. Kalau you create class, tak ada object, you tak create object, object tu seperti orang kata ada hantu lah dalam kelas tu. Okay, benda tu visible, invisible man. Nampak tak? Benda ada tapi you tak nampak. Okay, so satu kelas you create, you kena create object. Okay, you kena declare, kita panggil declare object lah. Benda ada dalam kelas tersebut. Okay, cakaplah MKS 1073. Dekat saya punya MySys, saya ada 30 orang. Okay, tapi saya tak pernah ataupun objek tersebut tidak pernah ada interaction. Tak ke jadi haru biru. Okay, kelas ada tapi tak ada student. Lebih baik kita off. Okay, so to make it invisible, kita kena declare. Okay, kita kena declare kelas tersebut. Okay, how to declare kelas tersebut? Okay, maknanya saya akan declare dekat academic, Aina Farhana ada, Nur Ainur Saiha ada, okay, Mashi ada, ada di dalam kelas saya, makna masuk. That's why pada minggu ke-11, minggu ke-12 kita boleh dropkan nama pelajar. Kalau pelajar tu memang tak ada, maknanya kita tak tahu pelajar tu di mana. Kita boleh dropkan pelajar. Maknanya pelajar tu tidak mendaftar ke, pelajar itu tidak ada hadir dalam kelas kita, atau pelajar itu tidak buat assignment tapi kita dah contact, tak dapat contact. So kita just drop. Sama juga macam ni, bila you buat your class, you kena create your object. Baru class dan object interact. Okay, untuk declare class, okay, untuk declare object, untuk you declare object, you kena referkan dia. Okay, sekarang saya nak tahu, sekarang saya nak create satu object. Okay, academic createkan satu objek Aina Farhana untuk masuk ataupun letak dalam MKS 1073. Okay, sekarang ni Aina Farhana kita referkan saja, bukan dia pergi duduk dekat MKS 1073 sebab nama dia tu mesti juga masuk dalam apa, subjek apa you ambil lagi Sam ni? Bagi contoh satu. Komunikasi data. Communication, data communication. Siapa dah ajar data communication? Dr. Sama. Dr. Osama. Dr. Osama. Okay. So,
Aina Fahana dia dekat dalam kelas MTS, nama dia dekat MKS 1073 dan juga dalam data communication. So kita referkan saja. Okay, referkan saja. Nama dia tu dah masuk dalam kelas mana yang ada. Okay, so objek tersebut ada dalam kelas tersebut. Okay, bila dalam OOP sama juga, you tak physically letakkan benda tu dalam memory, letakkan benda tu dalam satu locality. Letakkanlah satu memory yang khas, bukan khas lah, satu memory. Kelas yang mana nak gunakan data tersebut, kita referkan saja. Contohnya, kita nak gunakan data Nur Ainul. Okay? Kita refer saja pada maklumat Nur Ainul. Okay, Nur Ainul ni contohnya dia kena pasti ada denda di perpustakaan. Okay, lambat hantar buku contohnya. Okay, contohnya. Jadi kita refer saja. Okay, kita refer pada Ainul punya, apa lagi kita nak buka tentang Ainul ni. Mungkin Ainul ada denda jalan raya. Okay, parking di tempat yang salah. Denda tak dibayar lagi. Okay, itu ialah reference variable. Tak semestinya Ainul tu berada dalam satu tempat. Okay, kita wujudkan satu objek yang mana apa-apa maklumat, apa-apa kelas ataupun method yang perlukan objek tersebut, dia capai saja. Okay, dia capai saja. Okay, untuk capai maklumat Ainul kita perlukan apa? Nombor metrik. Okay, kita perlukan nombor metrik. Mungkin kalau nombor metrik Ainul salah, kita letakkan nombor IC. Itu ialah 2 primary key. 2 primary key yang awak perlu tahu. Okay, manusia ni IC ataupun kalau pelajar adalah nombor metrik. Sebabnya yang lain ialah benda yang sama. Okay, mungkin Muhammad okay, Ainif Haikal. Mungkin Ainif Haikal kalau kita katakan kita nak letakkan dia MKS 1073, kita nak letak MKS mana satu? Kita tak tahu pun yang pelajar. Mungkin Ainif Haikal ada 2. Okay, nama Ainif Haikal dalam MKS 1073 ada 2. Kita tak tahu which one refer to Ainif Haikal yang kita kendaki. Sama juga dengan Hon Yishuan. Yishuan, mungkin kita tak tahu which one is Yishuan. 2 or more Yishuan probably will be in one location. Kita tak tahu. So the uniqueness of the human tu akan jadikan kita punya reference lah sebagai primary key. Another primary key yang kita boleh gunakan is one, ialah awak punya cap jari lah. Wait, sekejap ya. Okay, so for you to, untuk awak buat awak punya reference, okay, this is syntax okay, sama ada awak period class name, kemudian reference object. Reference object ni boleh ada apa-apa saja. Okay, katakanlah tadi contoh dia class object, awak letakkan employee name. Okay, maksud dia apa? Employee, tadi kan kelas employee kita, okay, kita boleh letakkan EMP. Okay, this reference. This is you punya reference. Ataupun awak boleh tuliskan salah satu, awak boleh tulis ni ialah new employee. Okay. Bila awak jumpa paragraph macam ni when you do ataupun awak jumpa paragraph ni, maksud dia sekarang one class, this is you punya class employee, you nak referkan dia any method dalam employee class, any method. Okay.
Sekarang ni you bagi satu kebenaran kepada kelas employee ataupun kepada mana-mana yang nak capai any method dalam ni employee. Okay, bila awak buat macam ni maknanya dia boleh capai apa-apa saja attribute, method dan calculation dan apa saja dalam employee class. Okay, sebab bila awak nak buat reference contohnya saya saya tak nak awak pening, kita bagi kepada contoh yang saya bagi tadi. Saya nak refer kepada Ainul. Okay, so boleh ya Ainul, saya gunakan nama awak ya. Okay, Nur Ainul. Saya nak refer kepada Nur Ainul. Okay, maklumat Nur Ainul. So apa yang saya perlu buat ialah saya perlu kelas student. Okay, kelas student, employee. Pergi kepada student semuanya. Okay, saya nak refer Nur Ainul ni, saya kena ambil kebenaran Nur Ainul dulu. Saya tak boleh kata, kalau saya pecah masuk kalau saya ambil IC Nur Ainul, dia punya alamat, nombor telefon, saya bukan crush dia lah. Kalau crush lain lah. Contohnya kalau saya bukan crush dia tapi saya ambil maklumat dia tanpa kebenaran, saya salah. Sama juga dalam program. Kalau you tak declare, you nak ambil kebenaran, program tak boleh baca. Okay, program tak boleh baca. So you kena buat refer. You kena, program tersebut kena refer kepada Ainul dahulu, baru Ainul punya maklumat boleh diambil. Sama juga kalau kata nak refer kepada any student yang bermasalah dalam fakulti, kita kena refer ikut dia punya matric ID. Ini ialah maksud dia. Kalau yang ini tidak ada lagi khusus ini ialah umum. Maknanya segala maklumat dalam employee akan dicapai dan kemudian digunakan. Okay. Alright. Now, ni saya dah tunjukkan tadi. Bila you nak access objek ialah gunakan ini. Okay. Ainul ada maklumat banyak Ainul. Saya nak letakkan ialah Ainul punya IC saja. So saya boleh letakkan kat sini. Okay, saya boleh letakkan kat sini. Katakanlah student 1 dot matric number. Okay, I know we declare as student 1, kemudian kita nak reply dia sebagai matric number. So yang ini, kalau dot ini, titik ini sebenarnya untuk awak access secara khusus. Apa yang awak nak access? Awak nak access secara method. Okay, awak tak nak access set, awak nak access get saja. Tapi tak boleh ambil get kalau tak ada set. Okay, set dengan get setting ni ialah pasangan. Okay, so yang ini ialah secara khusus. Yang ini ialah secara umum. Awak nak create objek tadi. Ini awak nak access objek tadi secara khusus. Okay, next ialah constructor. Constructor is special method. Okay, awak boleh ada default constructor, awak boleh ada one argument constructor, awak ada constructor overloading. Okay, kalau dalam constructor macam saya kata tadi, okay, dalam diagram kita kena kalau pasti bila awak buat kelas diagram, awak kena masukkan constructor awak. Okay, constructor boleh ada banyak jenis dalam banyak jenis lah dalam satu program. Okay, tak semestinya satu program awak ada mesti default constructor saja. Banyak program mengikut kepada keperluan. Contoh di sini, awak letakkan kelas employee, okay, private integer employee name, private string employee name. Okay, awak letakkan constructor awak. Public employee, constructor di bawah kelas di luar method. Ingat, constructor di bawah kelas di luar method. Ni ialah method. Di luar method. Dia berdiri dengan sendirinya. Dia berdiri sendiri. Dia tidak ada atau dia ada di bawah certain method. Okay, tapi usually kalau awak nak ni, awak di bawah kelas lah. Okay, public employee, system out, print line, start employee, public employee, integer name, string name, employee name equals to name. Nampak tak? Di sini saya mesti, kalau awak gunakan parameterized constructor, awak mesti ada local variable. Even though dia ialah constructor. Macam mana saya kenal pasti constructor? Sebab constructor tidak ada data type. Ada saya tulis sini public integer, public string employee sebab dia tidak ada data type. Dia tidak ada data type. Dia boleh ada accessor tapi tidak ada data type. Dan dia boleh ada sama ada default ataupun parameter. Kalau parameter is advisable, boleh gunakan sebagai awak punya
local variable. Okay, dia boleh ada local variable. Kenapa local variable? Because constructor is a method, is a special method. Walaupun awak tak declare, tak mendatangkan masalah, it is a special method. Boleh digunakan secara khas. Okay, bila awak create object, sebenarnya awak invoke constructor. When you create object, you invoke constructor. Okay, kenapa invoke constructor? Bila awak create you punya object reference tadi, employee, EMP equals to new employee kurungan, sebenarnya you dah invoke constructor. Okay, you bagi arahan kepada program, you kena buat program, you kena buat you punya automatic constructor. Okay, kena create satu automatic constructor. Contoh di sini, constructor play the role of initializing object. New class name, new employee, new 123 Ahmad. Dia akan initialize class name apa, 123 apa, Ahmad. Okay. Dalam satu rumah, kita kena pasti siapa yang tinggal dalam rumah tu, Haji Ahmad. Okay. Bersama anak-anak dia. Okay. Kalau tidak, kita kata class name rumah nombor 8 contohnya. Tapi siapa dalam ni kita tahu, tinggal dua, ada parents, ada anak 2 orang. Kita kena pasti pula constructor siapa anak dia, umur berapa. Okay, sebab kita objek tadi kita create. Tapi kita nak tengok sekarang ni initializekan the role dia pula. Siapa yang tinggal dan sebagainya. Objek tadi. Okay, contoh di sini ya. Okay, this is actually the best yang saya boleh, yang complete Java program for traveler. Siapa yang dapat baca ni, usually untuk saya punya program degree, I give the very simple program. Very simple program, tapi pegang 3 tadi, construction, method dengan attributes. Okay, kemudian ancestor. Very simple. Then you can do your program. Okay, ke sini you kena pasti. Katakanlah you diberi these 2 program, travel, test travel. Okay, this is you punya void main. Nampak tak? Tak ada attribute. Tinggalkan saja. Okay, dia ada method iaitu you punya static void main. This is one method. Static void main ialah method yang mana dia akan pergi arrow, this is you punya class. Kenapa arrow ke class? Dia akan generate, void main awak akan generate awak punya class. Okay, sekarang awak buat class travel, destination string, traveler name. Okay, this is bawah class, awak boleh katakan this is bawah class awak punya instant variable. Ini ialah awak punya constructor. Constructor awak ada 2, travel dengan travel string. Walaupun saya tak bagi complete you kena boleh tengok. Kalau awak diberi satu maklumat begini, what kind awak boleh generate. Okay, please remind please do letakkan dalam ni bila awak diberi sesuatu tugasan with incomplete ataupun tidak complete maklumat yang diberikan tidak complete, maknanya awak tak tahu pun sebenarnya objektif sistem tu nak apa, output dia nak display macam mana, siapa user dia, berapa time constraint, okay, berapa kali user boleh masukkan, berapa kali kita nak before kita block, kita lock sistem. Okay, awak tak ada complete. You kena as base you punya experience. Okay, kalau macam ni sekarang ni, mungkin pandangan awak, this can be you punya program, complete program. But sometimes dekat dalam kerja kita, dia tak bagi complete program. It is your responsible untuk identify actually what is the method. Itu sebab sometimes saya bagi soalan kepada student, saya nak tengok how creative student can manipulate the data. Okay, some student dia boleh gunakan linked list. Okay, some student dia boleh gunakan ialah array. Some student dia masih lagi conventional. Okay, daripada atas ke bawah dia displaykan, dia outkan sebagainya. Okay, some ada yang gunakan shortcut, right? With the same data. So dekat sini sekarang ni, katakanlah awak diberi ini, macam mana awak nak generate sekarang? First of all, awak kena tahu ialah apa yang benda sebenarnya. Okay, dia ada set destination, dia ada set traveler. Oh, this is a system probably to travel, probably to get traveler name. Okay, tapi kenapa price kat sini? Price kat sini. Probably awak boleh buat sebab destination. Oh, rupanya traveler ni nak pergi kepada one destination, they have to pay for one price. That's a draft lah. Draft yang kita boleh bagi. Okay, so macam mana kita nak buat sekarang ni? Okay, you wujudkan.
public class travel, private string destination name address, private double price. Okay, kenapa private? Because you want to use inside class travel saja. Okay, public travel, nampak? Dia letakkan this is your punya constructor. Okay, kemudian ada dua constructor lagi, second constructor, travel string. Okay, string kat sini dia tak cakap string apa yang you ambil. Okay, probably you boleh kat sini ialah string name dengan string destination, because another option yang dia boleh buat ialah string address. Sebab travelling address kat sini. Tapi kat sini awak boleh buat dua cara. Awak boleh buat dua cara, iaitu string destination ataupun string address. Public travel string name, string destination, this name equals to name, this destination. Okay, just now yang saya tunjuk kepada awak, okay, yang saya tunjukkan kepada awak, yang saya kata local dengan instant variable. Okay, kalau awak nak gunakan begini pun tak ada masalah. Kalau awak tak nak gunakan this, awak kena gunakan karakter ataupun benda yang berlainan. Okay, name, nama. Okay, kalau awak tak nak gunakan keyword this. Okay, this destination, mungkin di sini awak letakkan ialah begini, contohnya lah ya. Walaupun this is not very suitable lah. Okay, ataupun destination kita katakan location. This one, yang syntax saya tunjukkan kepada awak tadi, employee, kalau awak tak nak guna this keyword. Kalau awak nak guna this keyword, awak kena this.name. Awak boleh gunakan nama yang sama. Yang ini, yang ini refer kepada yang ini, bawah kelas. Yang ini refer kepada yang travel ni, yang ini di bawah constructor. Okay. This. Okay. Awak tak nak confuse, maknanya awak tak nak confuse, awak nak gunakan satu saja, awak boleh gunakan cara begini. Ni sebenarnya apa penggunaan this keyword. Okay, saya ulang sekali lagi. Kalau awak nak declare, awak mungkin masa awak buat revision tu awak terjumpa. Apa bezanya? Dalam kelas pensyarah kata this is awak punya local, this is you punya ni. Kemudian syntax yang tadi declare lain. Tak, sebenarnya benda yang sama. Cuma tambahan dia nak gunakan this keyword sebab some of the program dia tak boleh kenal local dengan instant variable. Okay, local dengan instant variable. Apa perbezaan local dengan instant variable ni? Apa pentingnya local dengan instant variable ni? That's why saya tekankan this is chapter 7. Dalam chapter 6 kita ada variable. Okay, even though we are not doing our class properly, okay, but I still remember what I teach. Okay, apa yang saya ajar kepada awak. Okay, so variable dalam chapter 6 tu awak kena tahu data is very important. Data kena pasti data instant ataupun data local. Data local dia guna dalam method je. Kenapa dalam method? Sebab bila satu program itu di-run, okay, bila satu program itu di-run, dia perlukan satu benda yang dalam locality yang dekat. Sebab kita tak perlu nak ambil jauh. Okay, locality yang dekat. So kita declarekan dia sebagai local variable. Okay, kita nak dia tak nak dihilang. That's why bila you tak ada local variable, sebelum ni tak ada local variable, data hilang. Data hilang dalam talian. That's why awak boleh tanya Dr. Osama. Actually Dr. Osama, in our data communication ni, how the data is, kalau kata dalam programming, how the data actually related to the local and instant variable. Nama pun instant. Okay, you boleh wujudkan tu bila you perlukan. Wujudkan benda tu bila dia perlukan. Local variable, wujudkan benda itu berdekatan ataupun boleh digunakan kepada situ. Contohnya, katakanlah ya, contohnya satu tempat, lokasi. Lokasi awak boleh dapati, okay, kita letaklah pandemik kita sekarang ni. Saya bagi contoh yang besar sikit. Okay, katakanlah awak nak cari malaria. Kalau awak fikir malaria, dekat mana malaria banyak berlaku? Peru, apa lagi, negara-negara yang Mongolia, negara-negara yang telah pun orang kata dikenal pasti. Nampak tak malaria? Kemudian apa lagi? Mungkin dalam Malaysia ni saya bagi satu Malaysia. Okey, mungkin
Aedes, denggi. Okay, negeri mana yang paling banyak denggi? Mungkin di Selangor contohnya. Nampak tak? Jadi bila you buat local, sebenarnya refer kepada benda tersebut. Okay, bila you buat instant, benda tu boleh digunakan di mana-mana. Bila kelas tu di mana-mana dalam method ataupun sebarang objek. Itu saja kena instant dengan variable. Okay. Kemudian yang ini pula destination, betul? Okay, yang ini pula ialah public string get destination. Okay, you dah declare you punya method, nampak? Constructor. Dua constructor dah declare. Okay, sekarang ni awak nak generate awak punya ni. Cuba perhatikan. Okay, cuba perhatikan awak punya constructor. Okay, kalau constructor tidak ada apa-apa sebarang yang awak nak keluarkan, awak boleh letakkan dia kosong begini. Tak ada masalah. Memang dia kosong. Okay, memang dia kosong. Kemudian awak tuliskan constructor awak kat sini satu. Okay, yang ini dia ada dia punya body. Kalau tak ada body tak apa, tak ada masalah, tak menjadi error. Sebab saya ingat kalau constructor ni tak ada pun memang dia generate macam ni. Okay, this is body awak. Body awak letak bawah travel. Sebab awak akan mengambil awak punya constructor, dia wujudkan name dengan destination. Okay, sekarang ni ini awak punya method. Public string get destination method. Okay, kurungan return destination. Bila get, mesti return. Bila get, mesti return. Okay, bukan get destination, return name. Okay, refer nama method tersebut mestilah sama dengan apa yang awak return kan. Get name tapi return destination. Okay, kalau awak nak get name, return name lah. Okay, nama pun get destination mestilah return destination. Minta duit, bagi duit. Pulangkan duit. Okay, minta barang, pulangkan barang. Okay, ataupun benda lain pula. Takkanlah minta lain, pulangkan lain. Benda yang salah lah. Okay, public string get name, nampak? Return name. Public string get address, return. Okay, semua awak dah declare. Okay, awak dah declare sini. Semua nampak destination, traveler name. Okay, awak letak traveler name pun tak apa. Awak letak name pun apa, tak masalah. Tapi kenapa beza sekarang? Kita tengok set destination string D. Okay, public void set destination string D. Kenapa string D? Set destination D pula. Okay, sebab destination tadi, okay, ini ialah bawah constructor. Sekarang ni bawah name, awak setkan dia lain. Okay, void dia set saja destination dengan D. Ini bawah method untuk set. Okay, ini bawah constructor. Ini bawah constructor, ini bawah method. Bawah method set destination equals to D. Okay, tahulah D tu ialah ni. Nampak tak? Awak tak gunakan this. Kalau awak nak gunakan this, awak kena this.destination equals to D. Okay, awak boleh gunakan set. Jadi tak perlukan D lah. Public name, set name and name equals to N. Kemudian public void set address, string A, address A, public void set price, okay. This is your punya display. Okay, display awak satu, public void display, destination, name dan sebagainya. This is actually macam mana awak nak displaykan. Semuanya. Okay, semuanya. Okay. Please take note, I didn't put any display here. You can put you punya display kat sini, plus display. Method display kat sini bawah sini. Okay, so awak kena tengok double, get price double dan sebagainya. Cuba tengok, ada tak get price double? Ada. Get price double. Okay, now bila awak dah buat, awak savekan dia travel.java. Kenapa travel.java? Sebab kelas awak travel. Kalau awak punya kelas travel 1, awak punya nama kelas pun travel 1. Kalau nama kelas awak travel 5 ataupun sebarang nama kelas mesti reflect kepada nama kelas. Mesti reflect kepada nama kelas. Jangan nama kelas lain, you punya file name lain. Okay, don't do that. Okay, mesti sama. Itulah code prevention ataupun benda yang perlu diingat berkali-kali. Kalau tidak, dia tak akan jumpa awak punya ni. Sebab bila you run, dia akan tengok kepada kelas. Compiler tengok kepada kelas, bukan tengok kepada file name awak. Tengok kepada kelas, baru dia compare dengan your file name. Okay, sekarang ni you dah buat, okay, dah buat diagram yang sebelah kiri ni, travel. Kalau ada perubahan class name, you kena dalam diagram mesti ada perubahan class name.
Okay, now you buat test travel. You buat another file, nama dia test travel. Ataupun this is you punya void main, you punya void main class. Okay, kalau tengok sini, dua file you ada dua file, test travel.java dengan travel.java. Public class test travel, public static void main string argument. This is you punya void main lah, kepala yang nak generate you punya travel.java. Macam mana nak buat? Travel, kita nak buat refer sekarang. Nampak tak? Kita nak create object sekarang. Kita nak refer dan create object. Class, mesti mula dengan class, nama, reference, any nama, OB1, you nak letak nama A pun boleh, you nak letak B pun boleh, you nak letak kat C boleh, tapi tak boleh sign. Tanda tak boleh. Okay? Tanda tak boleh, plus tak boleh. You nak letak tanda hashtag pun tak boleh, you nak letak tanda kurungan tak boleh. Okay? Character. Okay? Katakanlah OB1. Okay? New travel. So macam saya kata tadi, sebarang method yang dalam kelas travel akan diakses, di-refer. Kemudian you buat travel, OB2 equals to new travel, Ian ordination. Okay, apa maksud di sini yang nombor 2 ni? Yang ini you nak setkan you punya variable. Okay, you nak setkan variable nama, kemudian destination. Ingat lagi, kita punya ni, nampak? String name, destination, constructor. Sini constructor kosong. So constructor kosong. Okay. Sini constructor ada string name dengan string destination. Jadi dekat sini apa yang diambil? Dia akan ambil nama dengan destination. Okay. Kita boleh, walaupun constructor ini kosong sebab objek telah pun di-declare, kita boleh setkan OB1, kita setkan name, to. Okay, OB1 kita setkan destination Italy. OB1 kita set name kan Taman Emas Ipoh. Okay, OB1 set price 599 dan sebagainya. Kalau untuk yang kedua, OB2 set address, OB2 set a price, OB2 display. Okay, OB1 display. Kalau awak tengok dalam program awak ni, sebenarnya yang ini void set destination ni ialah yang ini. Okay, set address, set destination yang ini. Okay, set destination dia akan ambil Italy. Okay, set address dia akan ambil address. Cuma dia akan susun yang mana. Okay, saya bagi masa awak 5 minit. Saya bagi awak masa 5 minit. Can you do this dalam notepad awak? Open up your notepad sekarang ni. Okay, I want you to copy this. Saya dah letak dah chapter 7 ni dekat dalam My Guru awak. I want you to copy this. And then please put one inside you punya notepad. Public class travel. Okay, copy this all thing. Another one, file. Open up you punya notepad, another one. And then copy this one. Okay. And then go to your command prompt. Please compile this file, these two file. Panggil these two file dekat command prompt. Okay. Command prompt. You can save your file. You nak panggil test travel pun boleh. You nak panggil travel pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Okay. I want you to do now. I give you 5 minutes. Okay. We started 11:40. So 11:45. Probably I will get one student to show me actually apa dia punya output yang you buat. Apa yang output yang you dapat. Okay, please do it in 5 minutes. Buka dalam awak punya My Guru, there is a file. You punya this one, what is this? PowerPoint, chapter 7. Okay, and do as what I told you just now. Right, so 11:45, I will call one name or two name to show me your output.
Doktor, page 20 kan tadi.
Okay, finish? Done? Okay, Haziq ada? Muhammad Haziq? Cuba tunjuk pada saya ni. What is your output? Saya ada error. Saya Awak tengah ada error? Hafizuddin? Saya pun ada error. Siapa dah siap? Razrin? Saya pun dapat error. Error apa? Sekejap pasal dekat bahagian return destination tu. Destination, ha? Kenapa destination awak? Java C. What happened? Dia tak boleh letak tanda apa tu? Semicolon tu. Dalam travel.java? Mana this one? Yang lain? Apa error lagi? Yang lain? Mana yang lain? Razrin, saya stop. Awak show awak punya program. Okay, show you punya screen. Apa error? Okay, sekejap. Okay. Sebentar ya. Mana? Apa error dia? Oh, what error that one? Reach end file while passing return. Tak habis lagi kan? Sayang tu tak ada tu. Buka baju notepad balik. Tu kan buka. Mana tutup dia? Semicolon. Tu penutup. Okay. Cuba run. Azrin, tak payah tutup. Run. Bukan.
Sebelah sini, salah. Tanda satu lagi. Okay, cuba run. Save. Okay, run balik kat tu. Command prompt. Okay. Travel, test travel buat tak? Test travel. Belum. Buat test travel dulu. Oh. Dia ada body, tak ada kepala. Oh, okay. Buat test travel. Buat satu file lagi test travel, you buat satu notepad lagi test travel. Okay? Okay, I will take another half an hour sekali lagi, sekejap lagi. Saya nak tunjuk satu lagi. Sebab saya banyak hutang assignment dengan awak ni. Soalan saya tak post lagi sebab tak masa lagi. Okay, 2 minutes. Dah Razrin. Cepat show balik. Sekejap data. Okay, lepas tu kita buat satu exercise. Yang ini, person name string, age integer, person initial name string. Okay. Apa yang saya cakap tadi dalam 2 jam tadi, hampir 2 jam ya. Okay, kita buat secara praktikal sekejap. Sekejap ya. Very easy, very simple. Wait, let me take another one. Gambar aja.
Okay dah? Azrin, cepat. Still dapat error doktor. Apa sah? Tengok. Apa error yang lain dapat tak? Ada tak yang dapat? Oh tak perlu ni kita kalau siapa yang dapat you just apa? Sekejap saya stop. Apa dia? Error tengok. Can't find mainstream method. Void main tulis tak? Can't find main. You ni. You running apa? You run siapa? Test travel ke apa? You run which file? Test travel, not statement Malaysia. Ipoh Malaysia. New travel izan mana? Set name tu. Public cast test travel. Public static void mainstream argument. OBW, LB. Nombor. Set price. Kenapa you punya tu ke bawah Set price to display. Not statement. Not a statement. Kurungan betul? Test travel. Run sekali lagi. Test travel.java lah. You letak Azrin? Run sekali lagi Azrin. Naufal, you kena buat tu. You punya method class tu. Naufal, awak kena buat awak punya void main. Buat tak test travel? Tu, dia mesti expected atas tu. You travel ke travel one? Travel Itu one ke travel? Tengok travel. Betul. Habis ke ni? Macam tak betul je ni. Tak cukup awak punya program ni. Razrin. Program awak tak cukup tu. Oh, kena tambah lagi satu. Apa pula tu baru satu screen awak tu. Razrin awak punya program tak lengkap tu. Okay. Set name mana? Good. Mashi. Tu Mashni dapat dah. Supposedly keluar macam tu, Mashni tu. Nampak tak? Destination Italy, name of traveller tu, address of the traveller, price dia berapa yang dia bayar? 5999. Everyone. Naufal Hafiz. Awak buat tak? Awak punya test travel tu. Dia ada dua file Naufal. Bukan travel.java je. Kan kita ada dua diagram. Okay, kita ada dua diagram. Sama ada awak boleh buat dua file ataupun awak boleh create dalam satu file, iaitu travel.java. Okay, travel.java. Tapi masih lagi dua kelas name dalam satu file. Okay, kalau awak tak nak buat satu file, awak buat dua file, test travel.java dengan travel.java. Okay, cuma sekarang ni, Mashni, are you there?
Mashni, Yes, madam. Yes, madam. Mashni, which file do you run? Test travel. Test travel. Yeah. Can you run travel.java? It still can read or not? No. 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 Okay, so meaning you all boleh tahu ya, meaning dia akan bila awak ada dua file, the file that you should run is your void main or main file. Okay. So kalau you confused, you ada 3 file, not one program but 3 file, 3 file yang berasingan. The main file that you should run is your main file. Okay, file yang awak perlu, okay, file yang awak perlu run ialah awak punya main file. Okay, testtravel.java. Testtravel.java tu mana-mana file awak boleh letak. Awak boleh letakkan apa-apa nama pun tak ada masalah. So, asalkan awak tahu itu ialah main program awak. Okay, program kita ni mesti ada penjana dia. Mesti ada dia punya runner dia, iaitu awak punya main program. Okay, so hopefully semua dapat ya. Alright, you perlu dapat dah macam Mashni. Very good Mashni. Okay, another one. I will show you, this is one window. Okay, I want you to open ni. Okay, take a look at this. Okay, diagram before I end up our class. Okay, I want just very simple exercise. Okay, awak di